Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak. Zul Razak dalam satu sesi je saya hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, dan kita bersama dari jam 3 sehingga jam 5 ya. Jadi topik kita pada hari ini pengurusan dagangan, kaedah keluar pasaran. Kita akan sentuh juga kepada dinamik pasaran, memahami struktur, melihat kepada fraktal, kepada yang lebih kecil, pecahan-pecahan yang lebih kecil dalam struktur elite wave. Jadi sebelum kita mula, seperti biasa saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Waalaikumsalam Sufi. Ada awal Sufi bangun hari ini, Alhamdulillah. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak. Panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Okey. Jadi kita lihat dulu apa yang berlaku dalam pasaran untuk semasa secara besarnya kita masih melihat kekuatan US dollar pada sesi Asia pagi tadi, sentimen lebih positif pada pembukaan pasaran, lepas tu Hong Kong Hang Seng mula jatuh balik but overall agak positif. Kita ada KDNK Malaysia, miss expectation. Rashidi, Waalaikumsalam. Jangkaan adalah penyusutan sebanyak negatif 1.3 untuk kuartal ketiga dan kita keluar data adalah lebih rendah, negatif 4.5. Namun jangkaan untuk ke depan selepas ni adalah lebih tinggi. Untuk kuartal keempat, ekonomi dibuka dan kita jangkakan untuk kuartal keempat, masa kuartal ketiga tu masih tak boleh rentas negeri, tak boleh pergi tak boleh pergi makan siakap. Tak boleh pergi mana-mana. Termimpi-mimpi 5353. Azim, wassalam. Okey. Jadi untuk hari ni daripada segi datanya, kita ada US market yang dibuka semula pada malam nanti selepas bercuti bersama dengan Kanada pada malam nanti. Jadi kita jangkakan liquidity lebih tinggi. Kita jangkakan there will be more move kepada, contohnya kepada pasaran bond, di mana kita ada penyusutan harga bond selepas inflasi, data inflasi US mencatat bacaan tertinggi dalam tempoh 31 tahun. Bukan apa, kalau inflasi lebih tinggi, jangkaan untuk kadar faedah lebih tinggi. Kalau orang nak beli bond sekarang, kalau jangkaan untuk inflasi lebih tinggi ke depan, jangkaan untuk interest rate akan meningkat ke depan lebih tinggi kan. Jadi kalau beli sekarang, dia punya yield tu adalah berdasarkan yield sekarang. Jadi kalau anda beli sekarang, tak tinggi. Macam fixed deposit lah lebih kurang. Kalau anda jangka bahawa fixed deposit akan tinggi depan, anda akan beli fixed deposit pada depan. Menyimpan dalam fixed deposit pada bila dia punya interest tu lebih tinggi. Lebih kurang macam tu lah. Hai Santi. Jadi itu menyebabkan harga bond jatuh sebelum ni. Jadi apabila kita ada inflation meningkat, kadar inflasi US meningkat, dan kita dapati untuk bond yield kat US yang interestingnya jatuh. Tu something disebabkan oleh jangkaan bahawa tapering tu akan berjalan seperti ikut jadual dan kita dapati untuk US dollar mengukuh sebelum ni dan kita lihat kat chart apa yang sedang berlaku sekarang. Jadi kita lihat dekat chart apa yang kita nampak sekarang. Untuk US 500 masih lagi pergerakan sideways. I won't be surprised kalau ini melakukan satu lagi low. I won't be surprised kalau ini berlaku macam ni. Jadi ini akan dapat jadi W, X, A, B dan C. Sebab level ni belum sampai 100%. I won't be surprised. Tapi dia tak accelerate bawah lah. Saya masih jangkakan satu lagi high berlaku disebabkan oleh USD JPY. Lepas ni kita tengok. So, I won't be surprised kalau satu lagi low ni berlaku. Kenapa kita lukis dia ke atas? Disebabkan oleh DAX.
DAX dah break higher high. So I won't be surprised kalau satu lagi low di sini berlaku. Ini adalah A, ini adalah B dan kita ada C. Maksudnya 1, 2, 3, 4 dan 5. But saya ambil yang lebih agresif di mana kita melihat sekarang ni habis. Sebabnya kawasan ni adalah kawasan dia tak sampai lagi equilibrium this correction. Okey, sampai. Dia sampai sampai equilibrium. Sorry. Okey, ini sampai dan kita ada reaksi dekat situ. Tapi reaksi dia nampak macam 3 wave. But whatever it is, saya tak gemar untuk nak trade dia pada semasa. I would, kalau ada pullback dekat DAX, kita lihat DAX lepas ni. US 30 juga yang sama. I won't be surprised kalau satu lagi low berlaku kat sini untuk membenarkan 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan baru kita ke atas. Apa pun, DAX dah masuk dalam kawasan equilibrium sekarang. Jadi kalau anda short term trader, this could be satu yang anda boleh enter. Ini berada dalam kawasan equilibrium. Ini berada dalam kawasan equilibrium. Ini maksud saya. Dia dah masuk dalam kawasan equilibrium. Satu lagi low mungkin berlaku sebelum dia naik ke atas. So stop loss bawah ni TP kepada apabila 123.6 daripada atas ni, ataupun kalau wave 3 dia adalah satu yang motif lebih 1618, anda open TP dan kita akan lihat kepada 0.618. Tu pengiraan daripada bawah tu. Daripada permulaan satu ni maksud saya. Bagi siapa yang tak tahu lagi sistem 3711, daripada sini daripada permulaan ni kepada 3 dan tarik balik. Kejap. Okey, tarik balik kepada entry. Kalau katalah entry kat situ. Dan 0.618 mana dia? Sekejap saya buang dia punya ni. Ada kat situ. Okey, ini tempat TP 0.618 situ. Kalau wave 3 kat sini 1618. Okey, I won't be surprised kalau satu lagi low kat sini untuk melengkapkan 5 wave. Kalau dia 5 wave, kita boleh tukar wave ni, structure ini kepada 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ini A, ini B, 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh? Jadi kita akan jadikan ini sebagai A, B dan C. Satu lagi low mungkin. Setakat ni dia belum buat. Jadi saya tak lukis macam tu lah. Okey, apa pun ini dijangka akan ada 5 wave ke atas. Sekurang-kurangnya 3 wave ke atas. Sekurang-kurangnya. Ini boleh dah memulakan pergerakan yang lebih besar seperti yang kita sebut sebelum ni. Ini boleh jadi wave 2. Cumanya kalau dia buat satu lagi low, anda tengok kalau dia buat satu lagi low, kita ada 1, 2, ini apa? Sekejap 1, 2, 3, 4, 5, ini tak kira sebab ini makan 6, 7, 8, 9. Kalau dia buat satu lagi low, itu adalah 11. Faham? Jadi kalau dia 11, at least 3 wave. Asalkan anda tak short index jumlah ini, saya tak akan kondon mana-mana. Kalau anda faham pasal fundamental, anda tak akan short index ataupun saham. Itu je. Boleh join ni. Dalam sesi saya, there is no such thing as short anything yang berkenaan dengan equity market. Faham? Saya tak akan kondon any apa? Maksudnya satu wave lagi ke bawah ataupun ke atas. Tak ada short index. Index tak pernah ada short. Ya. Kalau dia ke bawah pun ini 11. 11 tu correction. Jadi kita jangkakan at least 3 wave kan. Jadi kalau kita masuk ini 50%, anda akan boleh lock. Sama je.
Kalau dia jatuh lagi, dia jatuh dan buat wave 2 tadi. Itu dengan sequence. Jangan short index. Kalau anda nak short index, short yen pair. Jangan short index. Index tak pernah ada bear market. Tak pernah. Kita dah tunjukkan berkali-kali kan. Dan kalau dia nak pergi saham, kalau dia nak pergi ke bawah, habis-habis dia pergi kosong. Kalau dia nak naik ke atas, dia tak ada tempat nak stop. Dia boleh naik lebih tinggi. Tesla kan. Kalau kita cerita pasal saham Apple, dulu-dulu harga berapa je kan. Sama. Jadi tak ada. Wassalam Jo. Jadi don't short. Anda tak akan short index. Kalau tanya saya lah. Sub index ni based on individual stock. Okay. So ini berada dalam kawasan support. Bagi mereka yang intraday, this could be something yang anda boleh trade. One more low mungkin, tapi apa pun dia dah dalam box. US 100, I'm looking at higher. Kalau dia buat satu lagi low, kita akan lukis dia sebagai 5. Maksudnya macam ni. Sebab itu jangan percaya dengan elite wave. Percaya kepada sequence. Faham? Ini A, ini B, 1, 2, 3, 4, 5 yang tak cantik, ini C. Ini 4. Okay, but not to trade this one. Kalau nak trade untuk intraday, US 30 tadi. Structure ni tak cantik. DEX, we have 5 wave. Kita dah ada 5 lekuk ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. So kita expect kalau dia buat 1, 2 dan 3, kalau dia buat macam tu, maksudnya dekat Dow tadi akan buat satu lagi low. Dekat S&P 500 akan buat satu lagi low. Kalau ini berlaku, anda boleh cari peluang untuk trade di sini. Ini 1, ini 2. Kalau itu berlaku lah. Ini lead kita tahu dia yang first break out ke atas. Jadi kalau ada peluang untuk anda nampak 3 wave, anda boleh cari peluang. Next, kita lihat kepada JP225. JP225 tak ada. Isnin ni kita jangkakan bahawa GDP Japan akan lebih lemah. Tetapi selepas pengumuman GDP Japan yang lebih lemah, dijangkakan bahawa Perdana Menteri akan mengumumkan, Perdana Menteri baru dia akan mengumumkan mengenai pakej ransangan ekonomi yang dia janjikan masa pilihan raya. Dan ini boleh menyokong kepada JP225 ni. So don't trade JP225 pada semasa. The whole thing ni adalah sideways. Ini tak ada structure apa, high tak ada, low tak ada. It could finish 4 ni di sini. Saya dah sebut benda ni. 4 ni could finish kat sini dan kita sebenarnya 1, 2, 3, 4 dan 5 sebelum dia buat ke bawah. Untuk habiskan 1 dan 5 ni di sini. Dan 3 habis kat sini. JP225 jangan sentuh. Anda akan kena duduk atas bawah. So not to trade it anywhere dekat situ. Tak ada apa-apa. UK 100 sama leading. So either ini adalah 4 yang merah ni ataupun ini adalah 4 yang biru. Saya dah ubah sikit lukisan dia. Not to trade dia. Sebabnya tak cantik. Sebelum ni kita tengah tunggu dia untuk pullback. Ingat, ini dah sampai equal leg. Okay. Kalau nak trade dia untuk very shorter term, very shorter term, ini dah sampai area equal leg dia. 1, 2 dia. Ini dah sampai. So tak ada sequence dekat daily. Ini dah sampai, dah 100%. Sama seperti S&P 500. But kalau anda nak trade dia untuk shorter term, yes ke atas. But I would rather wait untuk wave 2 ni. Okay. Yang kecil-kecil dekat hourly ni tak dapat dah. Dia nampak lebih, dah start menunjukkan bahawa dia dah sampai kemuncak lah dan untuk melakukan correction. Dijangkakan kat sini akan buat lebih sideways. Kita ada isu Brexit di antara kerajaan British dan juga EU. Jadi kita jangkakan FTSE ni akan hit sekali lagi.
seperti apa yang berlaku pada 2 tahun lepas. UJ ini masih lagi satu lekuk, 1, 2, 3, 4, 5, belum lagi correcting belum lagi, daripada bawah ni belum lagi, kita baru saja nampak divergence. So anytime 3 wave akan berlaku sebelum dia meneruskan ke atas. Boleh trade tak? Tak. No, don't trade US dollar sekarang kecuali anda trade. UJ ni tak break. Kalau dia break high jauh ni saya punya ni. Kalau dia break high ini, then anda boleh trade dia untuk shorter term. Sekarang ni tak ada. Okay. Euro JPY, there's no trade, there's no nothing there, don't touch it. Ini boleh jadi wave 5 ataupun satu lagi low, nothing. Okay. Ini adalah untuk Euro JPY. Belum lagi buat higher high satu dia, trend dia ke atas. Jadi jangan short. Jangan short. Trend dia dah ke atas, tapi setakat ini ke atas dia baru 1, 2 dan 3. 5-3 kan. Don't touch it. GBP JPY di sini nanti kita akan cari long wave 2. Okay. Kita tunggu B ni habis dan untuk 2 ni. Ini sama dengan Joy ni. Ini sama dengan dekat indeks tadi buat wave 5. Faham? Yang B ni itu sama dengan indeks buat wave 5. Depending. Kalau dekat indeks, ni berkaitan dia. Kalau dekat indeks, anda dapati, anda boleh tengok GJ punya structure. Kalau GJ ni buat 1, 2, 3, 4, 5 laju, dan 1, 2, 3 dan sini ada structure motif. 1, 6, 1, 8. Kalau B kan correction kan? Okay. Dan sini pun naik 5 wave. Kalau ini berlaku, anda rasa dekat indeks ni, apa akan jadi? Sini akan ada pergerakan macam ni, extension ataupun kita akan ada extension 1, 2, 3 dia akan panjang. Faham? Kalau B dekat GJ tadi, yen pair tadi tiba-tiba panjang tiba-tiba dia ada extension ataupun ada motif dan dekat sini akan panjang. Ataupun dia akan buat benda ni. 1, 2, 3 macam tu. Wave 3 dia extend. Faham? Kalau dekat yen pair buat correction yang di sini dengan extension dengan zigzag jangan buy saja. Dalam otak kita kalau indeks buy sahaja. Jangan. Kalau nak short indeks, short yen pair. Kalau nak short indeks kalau ada tengok kan, ada setup dia, memang dia jatuh. Anda tunggu setup macam ni dekat indeks. Dekat yen pair. Anda nampak 1, 2, 3, 4, 5 kan. Anda tunggu setup ni. 1, 2, 3, 4, 5. Break. Dan anda boleh short dia dekat sini. Sebab kita tahu dekat sini akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Okay. Kalau sini extend 3 dan break this level, dekat indeks tadi mungkin buat correction lagi besar. Jadi yen, duit dulu. Dalam apa juga kita sembang, equity ke, anda masuk komoditi ke, duit dulu. Apa-apa pun sebelum apa-apa nak berubah, duit dulu kena bertukar tangan. Betul tak? Anda sembang dah nak beli tanah, selagi tak nampak duit, orang tu tak akan bagi tanah tu kat kita. Sama juga dalam apa-apa. Sebab itu currency market ni dia lead. Anda akan nampak duit dahulu. Sebab itu kita tengok yen dengan US dollar. Faham tak? Faham tak daripada sudut fundamental ke semua financial market, apa-apa pun duit dahulu. Jadi kalau kita nampak yen pair dah start jatuh, anda nampak US dollar dah start kuat seperti yang kita nampak pada ni saya bagi contoh. Ini adalah euro US dollar. Tengok benda-benda ni. Okey.
Euro US dollar start menaik pada sekitar bulan 5, bulan 3 selepas COVID-19 tu. Okey. Selepas ini mula jatuh, tengok time dia, tengok timeline dia. Dan anda akan dapati something peculiar kepada pergerakan dekat indeks. Ini pada bulan 1 tahun ni, awal tahun ni, minggu pertama bulan 1, ada tengok dekat indeks US 500 bulan 1. Dia naik, tetapi dia akan naik dengan momentum yang lebih rendah. Bulan 1 tahun ini, mana dia? Bulan 1. Macam mana saya nak kecilkan? Bulan 1 tahun ini. Ni. Start daripada sini. Kepada kat sini, kita dapati pergerakan dia akan mula tak selaju lah daripada sudut slope dia, tak selaju apa yang kita nampak dekat kawasan sini pada mula recovery. Sebab basically kita dah nampak there are some people who are booking their profit. Anda akan mula nampak benda-benda they will be slow down dalam movement dia. Itu kepada US dollar. Kepada JPY pula. USD JPY. Anda pun nampak yang sama apabila kita ada market yang mula recover bila Fed buat tapering, dan pada waktu ini iaitu pada bulan 1 sekali lagi tahun ni, USD JPY mula naik, US dollar mula kuat. Itu menunjukkan bahawa there are some parties that are booking profit. Macam kita lah. Dia macam ni. Bila anda mula deposit, bila anda mula masuk market, bila kita mula masuk market, kita ambil contoh kita depo dan kita tukarkan banyaknya akaun kita dalam US dollar. Itu cash market. Akaun kita dalam US dollar. Jadi bila kita start masuk market, US dollar will be strong. Sebab kita membeli US dollar. Dan kita mula membeli aset. Kita beli euro US dollar. Itu basically kita jual US dollar, kita beli euro. Kita beli Apple. Apple tu adalah Apple over US dollar. Siapa pernah tengok chart dia? Apple over US dollar. Basically kita tukar US dollar kepada pegangan saham Apple. Itu sebabnya bila ekonomi start recover, daripada satu kejatuhan yang teruk, US dollar akan lemah dahulu. Yes. Don't short index. Jadi ni perumpamaan saya bagi. Jadi the moment ekonomi start naik, orang start membeli lain, US dollar akan ada outflow, akan mula jatuh. Okey? Dan penukaran daripada pegangan US dollar kepada aset lain. Dan apa yang berlaku selepas tu adalah bila kita nampak harga tu dah mahal. Harga barang-barang ni dalam apa? Apple apa semua ni. Harga dia, in other words, dalam US dollar. Macam mana kita kata mahal? Mahal tu bila harga dia tak kena dengan nilai dia. Kalau kita jangka ke depan dia akan mahal lagi, naik lagi, kita akan. Tapi kalau kita nampak ini tak boleh ni kan. Ekonomi tak naik ataupun kita nampak inflasi naik kan. Kadar faedah akan lebih tinggi ataupun anda mula diversify kepada benda lain. Anda akan dapati the first wave mula-mula bila start dikeluar US dollar akan weak. Pada masa yang sama pembiayaan mula meningkat. JPY akan mula weak bila saham start naik. Bila sentimen makin positif. Dua ni. Tetapi pada waktu tu JPY, kalau US dollar lemah, ingat salah satu kena sideway. Anda nampak yang ni. JPY ni, USD JPY jatuh. Jadi antara tiga tu bukannya JPY lemah. US dollar yang lemah pada semasa saham mula-mula naik ni. The moment USD JPY ni pada bulan 1, USD JPY ni mula
menunjukkan bahawa US dollar start strong, itu menunjukkan there are some people who are booking their profit. Macam kita keluar daripada market kan, anda dah trade, anda dah ada untung, apa yang anda buat? Anda keluar balik daripada Apple, daripada euro, US dollar anda dan daripada pegangan apa, dan anda tukarkan balik kepada apa? US dollar. Tengok dekat anda punya MT4 ataupun MT5 tu. Sorry, tak dapat follow, line teruk sangat. Okey, jom. Dan ini menyebabkan US dollar start naik. Orang booking profit. Kan? Itu yang sedang kita tengok sekarang. Itu sama macam kita trade. Kalau anda nak faham financial market, sama macam kita trade. Lepas tu anda tukarlah daripada US dollar balik kepada MYR. Kalau anda pergi withdraw. Kalau anda pegang je masih nak trade lagi, tengok peluang lagi, US dollar masih kuat. Itu yang sedang kita tengok sekarang. Itu cerita dia. Itulah market dynamic. Itu je. Wassalam, Kimi. Dan pergerakan ni kita definekan melalui struktur 53 yang Elliott dah buat untuk kita. Kita ikut je lah. Itulah dia. Itulah market dynamic. Ya. Dan kita tahu bahawa untuk indeks ni tak pernah ada bear market. Tak ada. Ini naik je. Kan? Yang kita dengar bear market tu cuma orang jual news. Saya sendiri, saya pernah menjadi editor news tau, kalau nak tahu. Untuk TV station. Saya faham macam mana. Which news sell? News cantik tak sell. Orang tak tengok pukul 8 punya berita tu, rating dia tak tinggi sangat. Kalau cerita kita, headline kita adalah Malaysia berjaya melancarkan roket pertama. Tak. Kalau kita letak headline kita 5 terbunuh, orang kita dengar negatif dia, semua tengok TV. Nak tengok macam mana rupa darah dia. Tu. Tapi kita tak boleh tunjuk banyak. Tunjuk tepi-tepi darah, kereta hancur sikit. Tu memang sifat naluri. That kind of news sell. Dan kalau news kita sell, advertiser masuk, rating kita makin tinggi, pendapatan company makin tinggi, kita pun dapat bonus. Sama je. Itulah cara news bekerja. Sebab itu don't trade the news. Don't trade the news. Don't trade the news. Okay. Nak kata all manipulated? Not really. There are some news that you can manipulate. Okay. So I'm expecting ini akan buat wave 2 anytime. Di mana itu adalah masanya untuk US dollar. Contohnya dekat euro US dollar ni pun bounce buat wave 2. Samalah USD JPY ni buat wave 2 sini. Sama. Okay. Itu bukan faktor yen. Itu faktor US dollar. Anda pun sedang tengok kan. Joy ni, kita anda dah seminggu ikut benda ni kan. Boleh tak, nampak tak sikit-sikit? So, anda masuk, kita dekat ujung yang advance ni, tapi boleh start nampak tak all this correlation? Sebab saya ceritakan dia dekat chart. Kalau setakat saya nak cerita dia fundamental, tunjuk, okey kita nak cerita pasal interest rate, apa semua. Tapi benda tu tak nampak dekat chart, kita nak trade macam mana kan? So, apa saya cuba buat adalah, bila kita nampak, kita translatekan apa yang kita faham pasal fundamental, kita translatekan dia dekat chart dan kita ambil all this correlation dengan memahami bahawa pasaran bergerak bersama. Concept of one market. Yep. Basically, dua masa untuk US dollar profit taking, dan yang kedua adalah bila kita nampak orang pegang cash. Orang tak tahu melabur apa. COVID-19, aku pegang tanah kan. Kalau aku perlu apa-apa, nak ni, apa company, katalah anda ada company kan. Dan company teruk jatuh COVID-19, anda nak bayar gaji pun payah, anda ada tanah. Kalau ekonomi jatuh, anda nak jual tanah, anda takut ada pembeli, jadi anda turunkan harga tanah. Itu harga aset jatuh kan. Jadi itu, dan anda nak pegang cash. Sebab apa? Nak bayar gaji. Takkan nak bagi tanah kepada ni, orang nak makan tanah. Okey, jadi minggu depan, starting minggu depan kita masuk topik 1 dan seterusnya adalah kita akan start masuk kepada struktur asas balik.
Sufi ada dua. Sama juga. Masa profit taking, orang pegang cash. Sama je. Anytime anda nampak market pegang cash, itu US dollar. Boleh Sufi? Anytime anda nampak market pegang cash, itu US dollar. Sebab cash paling banyak dunia, US dollar. Simple je. Kan? Market terbesar dunia, ceritalah China apa, masih lagi US, masih lagi Wall Street. Nak tak nak kan? Masih lagi. Penerimaan cash senang. Ingat waktu Malaysia, ringgit jatuh, kita nak keluar negara, kena bawa US dollar. Bawa ringgit tak dapat nak tukar. Nampak? Itu adalah peranan US dollar. Anda ceritalah tak suka Trump ke, tak suka Biden ke, tak suka apa ke, US dollar masih lagi. Ada ceritalah dinar emas ke, Kuwait ke, apa ke, masih lagi US dollar. Anda nak cerita macam mana pun. Sebab banyaknya kontrak, banyaknya aset, harga dia dalam US dollar. Itulah faktor US dollar. Okey, jadi kita jangkakan akan ada satu sharp correction dekat USD JP, tapi faktor US dollar. Di mana pada waktu itu berlaku, anda akan dapati Euro US dollar buat wave 2, GU buat wave 2, AU akan buat wave 2 dalam biru. NZD US dollar dalam wave 2, UCAD, semua chart ni sama. Boleh tak? Semua chart ni sama. Gold akan ada satu lagi high, so buat wave 4. Semua chart tu sama. Tetapi untuk yen pair lain, ini buat B, GJ akan buat B, AUD JPY buat X, 3 wave, CAD JPY buat X. Nampak? Chart saya semua sama. Kita satukan dia, senang. Dulu, kalau anda dah faham all this fractal, anda akan lukis cepat tau. Tak macam dulu nak kira satu-satu. Tak. Saya cuma, okey, fractal apa, satukan cerita. Habis. Senang cerita. Suntikan insentif yen, kalau yen, suntikan insentif pasaran, ya, yen could see some support. Sebabnya, aliran keluar dia akan menurun. Kalau dalam negara sendiri, bagus. Yen ni sifat dia macam ni. Kalau nak faham daripada sudut fundamental dia, mana lagi saya nak tulis ni? Penuh dah tempat ni. Saya nak buang atas ni tak dapat. Kita nak cerita benda ni hari ni. Okey, yen. Saya buat satu ni lah. Okey, saya buat kat sini je lah. Okey, yen. Saya tak dapat tengok soalan sekarang ni, tapi saya tulis kat sini. Japanese yen. Japanese yen, daripada sudut faktor dia adalah satu mata wang yang kuat. Dia satu mata wang yang kuat. Di mana kita ada Jepun, kita ada dia punya teknologi, orang dia, culture dia, dia punya whatever lah, everything menyokong kepada Japanese yen. Apa yang menyebabkan Japanese yen jatuh ada dua. Yang pertama adalah aliran keluar pelaburan. Di mana dekat aliran keluar, dia ada macam KWSP kita lah, yang dia merupakan dana pencen terbesar dunia. Saya pernah few years dulu, saya pernah pergi training bersama dengan diorang ni, dia pelabur dengan trader diorang, dan one fund manager dengan 3 orang trader diorang, dan diorang ni sentiasa cari untuk some part of the dana dia melabur kepada bond dan kepada dia macam KWSP kita punya pelaburan lah. Dia lebih jangka panjang, dan but there are some yang lebih jangka pendek. So apa yang berlaku adalah apabila ekonomi bagus, yen akan lemah sebab bila dia melabur kat luar, dia kena tukar duit kepada
tempat dia beli aset tu, kalau dia beli Apple, kalau dia beli treasuries dekat US, dia kena tukar kepada US dollar. Jadi itu adalah bila ekonomi bagus, yen lemah. Sebab duit keluar. Macam ringgit, kita bawa keluar, tukar kepada duit keluar. Yang kedua adalah pembiayaan. Kalau anda rajin tu pergi cari benda-benda seperti samurai bond. Ramai, banyak negara, banyak fund, banyak corporate cuba untuk menerbitkan bond yang pendasar dia adalah JPY. Kenapa? Hutang dalam JPY lah. Sebab interest rate rendah. Jadi kalau kita berhutang, buka terbitkan bond, cuba untuk meminjam di bank-bank Jepun, dan kita punya interest rate tu based on Japan punya rate. 0.3 bawah 1%. Kalau anda pergi bank-bank lain, 2-5%, entah tinggi, depend kepada credit rating anda. Tetapi kalau dekat Jepun, dia rendah, amat rendah. Jadi anda dapat pembiayaan untuk pelaburan ataupun untuk anda punya pembelian aset, ekonomi bagus, aliran keluar. Bila ekonomi start bagus balik, tak bagus, yang ni tadi keluar daripada dia punya pegangan aset jangka pendek, yang meminjam pun akan start balik untuk keluar daripada pegangan saham ke, pegangan apa ke, dan itu menyokong kepada kekuatan untuk yen. Tu dia. Okey, ya bang, Fractal dah faham apa kumpulan dia punya cerita. Okey, cantik Kimi. Kalau rajin buat table tu akan nampak. Kalau siapa rajin buat table tu akan nampak. Sufi dengan Kimi ni serumah. Capital flow, deficit, surplus, import. Wah, trade flow. Trade flow Jepun, not really. Kalau cerita jangka panjang, kalau anda nak tengok kepada fundamental currency ni, dia tak ada satu model yang perfect untuk cerita dia. Ada yang kata kepada trade surplus. Not really. Japan punya ni negatif. Hai, Oman. Sepatutnya yen lemah kan. Tapi gempa bumi je naik dia. Kan? Cerita yang apa? Barrick Bank. Bank? Bukan Barrick. Yang kat Singapore tu kan. Apa dah nama? The Rock Trader tu kan. Gempa bumi. Dia kena gempa bumi habis. Dengan bank-bank boleh terjun. Jadi itu yen. Itu yen. Okey, kita balik kepada analisa. Kalau tak habis kita ni. Saya kalau ada tanya memang melalut sekejap lah. Okey, so yen pair we are expecting, ini adalah wave 5 dalam indeks. So bergantung kepada apa struktur ni, kita nak tahu whether indeks akan lebih. Kalau sini boleh buat tinggi lagi, faham tak? Boleh je sini buat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh je. Kan? Kalau ini berlaku, dekat indeks tadi akan extend. Wave 3 dia akan ada 1618. Ataupun wave 1 ada 1618. Kalau dia turun daripada sini, A, B dan C, lepas tu turun daripada sini, then itu adalah dekat indeks akan motif biasa ataupun diagonal. Dah mula nampak kan join ni? Memang nampak dekat chart pun kan. Kita nak cerita macam mana benda tu kat chart kan. Sebab dia berkaitan. Dia semua satu. Tak dapat lari kan. Euro US dollar, so we might see dua ni dah berlaku. Kalau dua ni berlaku, then US 30 ni tak ada dah low. Faham? Dia dah naik ke atas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, whatever rupa dia. Okay? Apa lagi? Gold. Gold tak ada apa. Gold asalkan anda tak short dia. Saya dah penat sebut benda tu dari tahun lepas. Kan Oman? Saya dah penat sebut gold ni asalkan anda tak short dia dari tahun lepas. Tak kisahlah gold turun macam mana pun kat sini. Kat sini kan. Ini 3 wave. A, B dan C. Ini 5. Dah kenapa kau nak pergi short gold?
Kita dah cerita pasal benda tu daripada bulan 8 tahun lepas, dia turun macam ni. Saya sentiasa cari nak long tau. Kalau ada set up dia, saya set. Set up saya tak ada. Kalau set up anda, teknik anda memberikan entry dekat kawasan ni, anda boleh enter. Set up saya tak ada. Ikut teknik anda. Set up saya, ini definisi dia adalah definisi sideway. Sini. Selagi dia tak buat high, definisi dia sideway. Buyer market. Ini buyer market. Anda cerita macam mana pun, ini 3 wave. Kita ada bentuk macam ni. Buat higher high. Nampak? Dekat weekly. Of course, selepas dia break higher high, kan, there will be a pullback. Itu yang kita nampak bulan 8 tahun lepas. Anda ceritalah fundamental apa pun. Technical dia akan ada pullback. So, kita jangkakan dia masih ke atas. Itu je. Setakat ini, kejatuhan dia, ini adalah buyer market. 1, 2, 3. 7 swing. 7 swing. 3 kat sini, 1 kat sini, 3 kat sini. 7 swing. 3, 7, 11. Kalau dia turun bawah ni, ini akan jadi, kalau dia turun jatuh bawah ni, ini jadi 1, ini jadi 2, dan anda tunggu bawah ni 3. Dan itu masih lagi berjalan. Dan itu adalah, anda boleh cari untuk short kecil-kecil. Setakat ini, dalam teknik saya, ini sideway. Jadi dalam teknik saya tak ada. Tapi kalau teknik anda memberikan long goal, masuk. Sebab ia buyer market. Kau pergi kira satu-satu. Boleh. Sila Sufi. Kalau nak pening boleh kontak Sufi. Saya tahu dia dengan Kimi kira satu-satu. Silakan. Mula-mula belajar boleh Sufi. Tapi bila anda dah lama, jangan buat benda tu. Jam kang. Faham? Tapi mula-mula nak faham dia, buat dulu. Kira satu-satu. Saya tahu. Sebab tu tidur bangun pukul 2. Kira dia siang, jangan kira malam. Malam tu tidur, elok. Ni mana Kimi ni? Sama dah orang. Malam-malam tidur. Siang-siang dah. Saya tak payah pakai ni kot. Sebab Dato' tak nak sembang dengan saya pun tak pakai. Okey. Kalau kira satu-satu ni 15, betul. Kalau kira satu-satu, Sophie. Okey. Jadi teknik saya tidak memberikan sebarang entry dekat sini. Tetapi, kalau teknik anda ada Wyckoff. Okey? Faham? Itu memberikan satu entry. Bagi puas hati. Dia punya spelling laju sangat. I jadi T-A-Y. Okey, sama juga dengan saya lebih nampak silver ni lebih clear kalau tanya saya. Edik. Tapi puas hati sebab kita nampak dia. Betul tak? Betul tak Kimi? Bila kita kira dia punya sikun dan anda tandakan bersama dengan structure elite wave, dia nampak tau. Saya bila discover benda ni, puas hati tau, betul. Kita, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Untuk elite wave bukan saya discover. Ada satu grup kita buat yang saya cuba untuk letakkan, saya cuma discover correlation. Dan saya cuba meletakkan Wyckoff. Jadi ada satu grup ni dalam Yahoo Messenger saya dahulu yang tunjukkan elite wave punya sequences ni kepada saya. Saya cuba untuk guna sequences bersama dengan Wyckoff, tapi dia tak dapat menjelaskan correlation. So saya tak dapat pakai lah. Sebabnya skematik untuk Wyckoff dia agak rigid, dia ada rule dia yang tak dapat langgar. Tapi dalam elite wave ni dia boleh main.
Jadi kita dapat gunakan elite wave. Tapi bukan kata Wyckoff tak bagus. Wyckoff bagus. Kalau anda dapat baca benda ni menggunakan Wyckoff dan anda satukan dengan correlation menggunakan apa yang saya tunjukkan ni, pakai. Tak ada masalah. Jangan tinggalkan. Okay? So, saya akan trade ini tetapi bukan 3711 untuk silver. Berbanding dengan gold, gold tak break high 1 ni. Silver, dia break 4 kat sini. Jadi, saya trade untuk silver. Okay? Mind you, silver mahal sikit ya. Stop loss ini daily ya. Jadi, stop loss dia bawah ni ataupun 1618 lah. Minyak ke atas, jangan trade dia semasa minyak tunggu di bawah ini. Ya. Tak kisahlah supply naik ke, supply turun ke apa ke, structure dia kita ada peluang untuk nak masuk. Saya masuk je lah. Dulu macam mana nak jawab bila turun 7 wave, nak kata correction 3. Dah counting N wave. Yes. Itu masalah dia. Itu masalah dia Sufi ya. Jadi 3, 7, 11, all these sequences. Exactly apa yang Sufi sebut ya. N wave klasik tapi masih buyer market. Dia itu 3, 7, 11 sebab W, X, Y, W, X, Y, X dan Z. Saya tak lukis W, X, Y, X dan Z. Tapi boleh je. Sebab W, X, Y, X, Z sama dengan diagonal. Jumlah lekuk dia sama dengan diagonal. Sebab tu saya tak lukis W, X, Y, X dan Z. Banyak je. Ini boleh jadi W, X, Y, X, Z. Ni Ini boleh jadi. Ini boleh jadi W, X, Y, X, Z. W. Sorry. W. X. Nampak? Boleh. Kalau setakat elite wave. Kalau kita nak katakan ini nak jatuh. Boleh buat macam ni. Jadi kalau tak ada correlation, anda tak akan dapat lukis elite wave. Nampak tak? Boleh saya boleh lukis macam ni. A, B, C. Ini W. Ini X. A, B, C. Truncated. Lepas tu jatuh. Boleh. Dan kita jadikan ini sebagai 1, 2 dan 3. Jadi dia jadi apa? Flat. 3, 3, 5. Tapi kita tak lukis macam tu sebab kita menggunakan correlation. Minyak bersama dengan US dollar bersama dengan indeks. Okey? Crosses. Copper tak ada apa-apa sekarang. Copper nothing. Euro AUD masih lagi dalam wave A. Ini saya tak berapa gemar, tapi bagi mereka yang agresif, anda boleh cari peluang untuk short wave 2. Bagi mereka yang agresif. Sebab ini tak buat lower low lagi. Okay, bagi mereka yang agresif. But not now. Ini minggu depan. Euro GBP nothing. Tak ada apa-apa. Structure dia nothing. GBP AUD, GBP NZD tak lama lagi. Sabar Sophie. Okay. Jadi GBP AUD wave 2, GBP NZD wave 2, kita tunggu dia punya break atas ni. 3 wave. So wave 2, kalau dia break atas ni itu dah menandakan wave 2 tu berlaku. Kita cuma alih macam ni. Okey? Boleh? So overall apa yang kita sedang tunggu bagi mereka yang intraday, anda boleh cari peluang untuk nak masuk US 30. US 30 ni dia dalam area, tapi possible untuk buat satu lagi low kat sini sebelum dia buat high. Maksud dia macam ni. Ini dah masuk dalam equilibrium. Baik. Ini dah masuk dalam equilibrium. 1,
2 dan 3. Ini dah masuk dalam area dia. Boleh buat satu lagi low kat sini. Tak kisah. Tapi apapun stop loss bawah 1618, TP depend kepada wave 3. TP asal 123.6. Lain daripada tu, DEX sekiranya ini buat correction 3. Ni correction yang besar sikit. Dalam ini M15 lah. Ni pun dah masuk dalam area untuk apa? Untuk shorter time frame. Ini pun dah masuk dalam area. Satu, ini nampak macam flat. 2, ni dah masuk dalam area 100%. Ini you can use the same thing dalam ni. Lain daripada tu, dollar pair bagi mereka yang agresif, wave 2 ni anda boleh short nanti. GU. Yang lain-lain saya tak berapa gemar. AU pun sama, tapi saya tak berapa gemar. GU ni lebih ketara sebab kita ada incomplete sequence untuk lengkapkan pergerakan ini. Ini untuk short term. Okey. Bagi mereka yang swing, anda sedang menunggu position untuk AUD JPY ni wave 2. Tunggu ini break dahulu. CAD JPY wave 2. Index DEX wave 2 ni nanti. Ya. Overall market kita sedang menunggu correction yang lebih besar apabila dekat H1 all this in sync. Pada waktu ini, kita sedang lihat dolar dah start, yen pair dah start, indeks belum lagi. Kita ada DEX yang break higher high. So, kalau dia dah start retrace ke bawah, then kita akan tunggu all this correction untuk anda swing dan trade di H4. Untuk intraday masih boleh curi, tapi jaga-jaga bila-bila indeks akan jatuh ke bawah. Bila-bila. Cumanya dia punya count tak lengkap lagi. Sebab tu kita masih extend dia ke atas. Cuma ini je belum berlaku. Indeks retrace tu belum berlaku. H1 belum. Ni. Itu dah berapa minggu kat situ? 2 minggu, 1 minggu. H1 ni belum. Dia belum lagi turun dan buat. Kalau dia, ni boleh, dia dah boleh. Kalau dia dah start turun ke bawah tu, then anda boleh trade dia, dah boleh tunggu untuk H4 punya entry. Tapi sekarang ni belum. Kita ada DEX yang break higher high. So, belum lagi. Okey? Ada soalan? Okey, kalau tak ada, kita break dahulu. Kita sambung balik lepas ini untuk pengurusan dagangan dan juga kepada persambungan kepada market, kepada fractal selepas ni. Kita berhenti sekejap, kita sambung selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi seperti yang kita rangkumkan tadi untuk shorter term, bagi mereka yang mencari untuk peluang dagangan bagi shorter term, anda boleh melihat kepada pergerakan indeks, kepada pergerakan US dollar, tapi kena faham bahawa anda dekat hujung trend sekarang ni. Further upside expected untuk indeks. US 30 ni boleh buat satu lagi. Elakkan untuk S&P 500 ni. Elakkan untuk S&P 500 sebab S&P 500 dah cacah 100% ni. You can look at Dow, one more low possible sebelum dia naik ke atas. Kepada US 100 pun sama. Tapi ini dah bergerak. Kalau dia buat pun, dia buat wave 2 kat sini. Jadi ini tak ada entry. DEX sama. Ini dah sampai seperti kita ceritakan tadi, M15. Ini dah sampai kawasan support dia. Either dia sebagai zigzag ataupun WX dan Y. Zigzag dan WX dan Y dua-dua dah sampai. Kita nampak reaksi sekarang. Okey.
Dia dah sampai kawasan support dia lah, in other word. Itu dekat M15 tau. Ni kecil-kecil. Bukan H1 punya entry. Ini adalah entry dekat M5, M15. Entry daily. Intraday. Bukannya swing. Jangan swing daripada situ. Anda nak swing ke mana? Faham tak? Anda nak swing ke mana? Tak jauh. Ni untuk intraday entry. M5, M15. Jangan kata Zul suruh masuk. Tapi dia pegang sampai ni. Tak. Ini untuk masuk hari ni, keluar malam ni. Tak ada, bukannya anda nak pegang lama. Tak ada. Bukan. Itu M5 dengan M5. Nampak kita tengok ni tadi kat time frame berapa? M15. Itu untuk shorter term. Tapi bagi mereka yang swing, anda tunggu ini pergi dekat sini. Dekat 2 ni. Tunggu turun dulu. Boleh? Itu M5, M15. Tu maksud saya intraday. Jangan kata Zul tengok time frame besar je. Tak. Saya akan fikir juga mereka yang trade intraday. Jadi intraday ada untuk DEX sekarang. Ni jangan sentuh. Dan juga untuk kita sedang tunggu untuk bila indeks buat wave 3, wave 5 ke atas. Ini akan start untuk buat wave 2 ke atas. Wave 2 apa sifat dia? Deep correction. Entah-entah ni dah habis C. Kalau ini dah habis C, ini akan dah naik ke atas. Maksudnya ini ini tiba-tiba habis. Kalau dia habis, ini yang anda masuk kat DEX tadi akan mencanak-canak, akan extend. Ini akan extend. Wave 3 dia akan extend ke atas. Tu maksud dia. Sebab wave 3 tak boleh paling pendek kan? Kalau kita dah kata dia jauh, wave 3, wave 5 tiba-tiba panjang, tak boleh. Langgar hukum kan? Lain daripada tu, lain saya tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk kepada... kita